Hai semua, Pada kali ini, kami daripada kumpulan 6 akan mempersembahkan sebuah pembentangan yang bertajuk kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. khususnya di Malaysia. Beberapa kegiatan manusia di atas bumi Malaysia telah menyebabkan pelbagai perubahan berlaku serta impak yang tidak terkira terhadap cuaca maupun iklim di Malaysia ini sendiri. Antara kesan terhadap cuaca dan iklim Malaysia ialah kesan rumah hijau, pulau haba, hujan asid, jerebu malah fenomena El Nino dan fenomena La Nina. Namun demikian, pada hari ini kami hanya akan berkongsi ilmu berkaitan kesan rumah hijau dan hujan asid yang berpunca daripada kegiatan-kegiatan manusia tertentu. kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau. Seperti yang telah kita ketahui, pancaran matahari sentiasa memancarkan habanya ke arah bumi. Kemudian, apabila haba diserap oleh bumi sebentar tadi ingin dipantulkan semula ke atmosfera, gas-gas rumah hijau telah memerangkap haba tersebut supaya dapat mengekalkan suhu planet bumi. Walau bagaimanapun, sesetengah haba akan turut dipantulkan ke angkasa. Gas rumah hijau terdiri daripada karbon dioksida, metana, kloroflukarbon dan nitrous oksida. Gas-gas rumah hijau ini amat penting peranannya kerana dapat mengekalkan suhu bumi secara konsisten. Akan tetapi, aktiviti-aktiviti manusia yang kita akan pelajari sekejap lagi telah meningkatkan pelepasan gas rumah hijau ke atmosfera. Apabila gas-gas rumah hijau semakin meningkat, semakin banyak haba yang akan terperangkap dalam atmosfera bumi. Maka apabila semakin banyak haba yang terperangkap, semakin kurang jugalah haba yang dapat dipantulkan ke angkasa. Justeru, kedua-dua perkara ini bermaksud bumi akan menjadi lebih panas daripada biasa akibat haba yang terlalu banyak terperangkap serta haba yang semakin kurang dilepaskan. Gas rumah hijau seperti karbon dioksida memerangkap kebanyakan haba yang dipantulkan bumi. Oleh itu, apabila gas rumah hijau didapati berlebihan, akan lebih banyaklah haba yang terperangkap dalam atmosfera bumi kita. Oleh yang demikian, fenomena kesan rumah hijau bolehlah dijelaskan sebagai satu proses yang berlaku apabila gas-gas dalam atmosfera bumi memerangkap haba matahari. Hal ini telah menyebabkan peningkatan suhu bumi yang seterusnya pula akan menjurus kepada perubahan iklim. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah contoh-contoh aktiviti manusia yang mengakibatkan peningkatan pelepasan gas-gas rumah hijau ke atmosfera. Antaranya, pelepasan sampah. Sisa pepejal yang terbuang secara langsung telah melepaskan gas rumah hijau melalui pelepasan gas metana daripada perebutan anaerobik di tapak pelupusan, manakala pelepasan gas nitrous oksida daripada fasiliti pembakaran sisa pepejal. Sementara itu, pelepasan gas rumah hijau juga berpunca daripada pembakaran sisa pertanian, pembakaran hutan, kegiatan pembalakan, dan pembakaran bahan api fosil. Berikut merupakan punca utama yang sering diketengahan, bukan? Walaupun isu ini kedengaran sudah terlambat untuk mengambil tindakan, kita masih boleh menyelamatkan bumi kita dengan beberapa cara yang paling mudah. Sebagai contoh, kita hendaklah menggunakan mentol LED di mana 90% tenaga elektrik dapat dijimatkan berbanding penggunaan mentol pija atau pendaflor. Ini adalah kerana lampu LED menghasilkan jumlah haba yang rendah sekaligus mampu bertahan sehingga 50,000 hingga 100,000 jam selama beroperasi atau kira-kira 5 hingga 10 tahun. Ini adalah sungguh mesra alam, bukan? Pada masa yang sama,
kita patutlah membasuh pakaian menggunakan mesin basuh dengan tetapan suhu air yang suam atau sejuk. Hal ini dikatakan demikian kerana tenaga elektrik yang perlu digunakan untuk memanaskan air sangatlah tidak terkira. Ini akan bermakna stesen janakuasa perlu membakar lebih banyak bahan api fosil yang kemudiannya menyebabkan pembebasan gas rumah hijau berlebihan di atmosfera. Langkah selanjutnya, kita hendaklah mengelakkan penggunaan kenderaan bermotor bagi perjalanan yang berjarak pendek. Di sebaliknya, perlulah kita sama ada mengayuh basikal atau berjalan kaki sahaja jika ingin pergi ke kedai yang kira-kira 1 kilometer jauh dari rumah atau lebih jika stamina anda kuat. Tidak dinafikan juga, pihak kerajaan telah berusaha untuk menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui, seperti memasang panel solar pada bumbung bangunan sekolah dan membina empangan hidroelektrik di kawasan tanah tinggi. Oleh yang sedemikian, kita bolehlah terus menggalakkan pihak berkuasa tempatan agar meneruskan penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui ini di sekitar Malaysia. Di samping itu, kita mestilah mengurangkan pemakanan daging terutamanya daging lembu. Ini adalah kerana lembu melepaskan gas metana yang merupakan gas rumah hijau juga semasa proses pencernaan makanannya. Dengan permintaan daging yang rendah oleh masyarakat sedunia, para penternak lembu secara tidak langsung akan menurunkan bilangan ternakan lembu mereka. Sekiranya perkara ini terus berlaku, pelepasan gas metana ke udara dapat kita kurangkan dalam kuantiti yang sangat banyak. Bukankah ini satu kesan jangka masa panjang yang sungguh positif? Disebabkan fakta sebegini, kita mestilah mengamalkan diet berasaskan tumbuhan yang bermaksud pengambilan makanan seharian kita perlulah lebih menekankan kepada buah-buahan, ubi, kekacang dan biji rin. Misalnya, buah oren, pisang, ubi kentang, oat, biji lentil, kacang pis, jagung dan beratus lagi. Lakukannya yang terbaik untuk kebaikan bumi. Kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia yang seterusnya pula ialah fenomena hujan asid. Awan bumi kita terbentuk daripada air tulen. Walau bagaimanapun, gas-gas seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida dan karbon dioksida bertindak balas secara kimia dalam air serta oksigen di atmosfera yang menyebabkan penurunan hujan berasid. Hujan asid lazimnya berlaku apabila udara di sesuatu kawasan tercemar dengan teruk yang disebabkan gas-gas yang dinyatakan tadi, terutamanya di kawasan perindustrian. Untuk pengetahuan am, hujan asid mengandungi kandungan asid lemah, nilai pH kurang daripada 5.6. Hujan asid boleh dimendapkan melalui dua cara, iaitu pemendapan basah, apabila bahan-bahan yang berasid jatuh ke atas tanah dalam keadaan lembap ataupun basah, seperti dalam bentuk hujan salji, hujan batu serta kabut. Manakala pemendapan kering adalah apabila asid mendap ke atas muka bumi dalam keadaan kering, seperti dalam bentuk habuk atau gas. Okey, apakah yang mengakibatkan gas-gas ini terlepas ke atmosfera? Sekali lagi, kegiatan manusia menjadi punca utama. Tamsilnya, aktiviti pembakaran terbuka, penggunaan baja kimia dalam pertanian dan pembakaran bahan api fosil, stesen janakuasa dan asap kenderaan. Pembakaran bahan api fosil seperti arang batu dan petroleum dari kilang mengandungi gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang amat membahayakan buat mana-mana pihak. Seperkara lagi, hujan asid juga boleh terbentuk melalui perebutan tanam-tanaman dan letupan gunung berapi. Sungguh pun demikian,
Kebanyakan pembentukan hujan asid berpunca daripada aktiviti manusia. Antara pada ekologi yang kita semua perlu tanggugi termasuklah kemusnahan tumbuhan-tumbuhan, kualiti air terjejas dan mengakibatkan kepupusan hidupan akuatik. Di samping itu, dari segi pembangunan, dinding bangunan boleh terhakis serta cat dinding akan terluntur. Akhir sekali, tentulah kesihatan manusia diancam seperti sering jatuh sakit. Persoalannya kini, apakah yang kita boleh buat untuk mengurangkan hujan asid daripada acap kali berlaku? Malangnya, jelaslah di sini kita hanya mampu mengimbangkan semula punca-punca pembentukan hujan asid yang telah dinyatakan. Secara ringkasnya, semua pihak wajarlah terlibat dalam mengurangkan kesan rumah hijau dan hujan asid maupun akibat-akibat lain yang berpunca daripada kegiatan umat manusia kita sendiri. Kita hendaklah bersatu padu menyuntik kesedaran alam sekitar dalam kalangan remaja kini demi masa hadapan bumi yang cerah. Marilah kita mengambil tindakan yang sewajarnya sebelum nasi menjadi bubur serta janganlah kita menjadi seperti pahat dengan pendekol. Selamatkanlah bumi kita. Sekian sajalah Daripada kami sekumpulan, Izinkan kami mengundur diri. Terlebih dahulu.